laluan tu, korang tahu sendirilah, laluan tu kan dia ada kubu. Maknanya dia kena lalu di sebelah kubu untuk pergi ke next checkpoint. Allah, dia kata. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Gigi dalam berkongsi kisah-kisah seram malam. Terima kasih yang mana sudah pun klik video pada kali ini, yang mana sudah pun like, komen, share, subscribe dan sebagainya. Gigi ucapkan terima kasih. Semoga korang semua dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Pada kali ini satu kisah seram berkenaan tentang perkemahan ataupun camping. Kita tahu dan kita yakin ramai di antara korang semua pernah join perkemahan di peringkat universiti ataupun di sekolah rendah ataupun sekolah menengah dulu pun pernah buat tahu. Dan pelbagai pengalaman-pengalaman yang kita dapat rasa ketika mana kita join perkemahan kan, dari segi penampakan. Tapi kalau dulu zaman-zaman sekolah dulu, kalau kita join perkemahan ni, benda yang paling famous sekali adalah histeria. Betul, iaitu selepas daripada apa kita panggil malam kebudayaan tu, maka berlaku histeria. Benda itulah benda yang kerap sangat berlaku di kesemua sekolah bila dia join perkemahan macam inilah. Okey, tanpa buang masa, apa kata jom kita layan cerita ni sampai habis. Let's go sahabat. Cerita pada kali ini dikongsikan oleh salah seorang perempuan. Kita bagi saja nama dia sebagai Fifi. F-I-F-I. Fifi ni dia salah seorang student di salah sebuah IPTA. Dekat mana dia tak ada bagi tahu. Kisah ni berlaku pada tahun 2011 tahun. Di mana Fifi ni, dia ni antara orang yang paling kerak sekali lah ataupun paling suka untuk join camping-camping ni ataupun perkemahan ni, memang dia suka tahu. Kebanyakan dia join ni untuk anda universiti dia lah. Kalau pergi dengan family tu tak lah. Dan lagipun dekat universiti dia ni macam ada kelab kan. So dia ke ada kelab tu lah yang bawa dia ni pergi masuk hotel tu, pergi berkemah situ sini tahu. Sehinggalah pada satu hari tu dia ada mengikuti satu perkemahan di bawah persatuan ataupun bawah kelab. Yang pergi tu ramai jugalah, termasuklah 3-4 orang member rapat dia. Sebelum ni kalau dia pergi berkemah pun member dia tak ikut, tapi kali ni member dia ikut, rasanya excited lagi kuat lah tau. Maka dia pergi pada hari tu, katanya hari Jumaat. Dia bertolak naiklah sebuah bas yang disediakan khas, bas tu bas universiti dia lah, pergi ke Muar Johor tak silap lagi. Masa dalam perjalanan tu para sahabat edisi Malam Seram, si Fifi ni duduk terbayang macam-macam dah. Tempat yang aku nak pergi ni, tempat yang kita nak pergi ni, macam mana situasi dia? Seram sangat ke ataupun benda ni benda-benda biasa? Sebab Fifi ni kan dia banyak kali pergi berkemah. Jadi kemah sebelum ni pun katanya tempat memang betul-betul seram. Kalau tidur dalam kemah tu, oi, kena ganggu je kejap. Tapi bila sampai saja tempat yang dibagi tahu tadi, Muar Johor tu, tapak perkemahan tu, bila dia tengok, alah biasa je lah tempat ni. Pada awalnya dia ingat kena tidur dalam dia punya kemah tu, rupa-rupanya dia kena tidur dalam dom je. Tengok daripada situasi ataupun vibe itu nampak tak ada apa-apa, biasa je ni. Maka settle lah pada hari tu. Sebab mungkin dah sampai maghrib tau. Bila dah sampai maghrib ni, maka nak kita panggil apa, hari tu memang tak ada aktiviti apa-apa je lah. Esok tu baru start aktiviti. Bila esok tu banyak jugalah aktiviti yang dia buat, tetapi tak adalah sampai ke malam. Hari pertama je bagi tahu aktiviti tak ada sampai ke malam. Hari yang kedua dan juga hari yang ketiga tak silap, 2 hari tu ya baru ada aktiviti sampai malam. Pada hari pertama tu dia banyaklah set aktiviti-aktiviti dia buat apa semua kan. Dan katanya alhamdulillah tak berlaku apa-apa benda yang mencurigakan. Mungkin dia buat aktiviti biasa lah aku, dah main dalam kawasan dia. Tapi bila hari yang kedua dan juga hari yang ketiga ni lah, dia punya aktiviti dia banyak ni. Dan bila dah settle hari yang pertama, maka masuklah hari yang kedua. Pada masa tu lepas asar katanya, satu aktiviti yang dia main, iaitu aktiviti di mana dia perlu redah masuk dalam kawasan hutan, masuk secara beramai-ramai lah, kira macam beratur macam tu tahu. Bila dia masuk tu, dia masuk lepas daripada pokok nenah, dia macam kebun-kebun nenah macam tu lah, banyak juga kelapa-kelapa sawit, pokok getah kan dia masuk. Bila dah settle aktiviti ni, kita panggil the last activity lah, di mana dia ni perlu main, kita panggil apa, monkey swing. Monkey swing ni kalau saya ingat lagi dia macam
tali macam besar tu, korang boleh bergayut dekat situ. So banyaklah aktiviti dia panggil monkey swing, tak tahu. Semasa dia orang nak main monkey swing ni, ramai jugalah tahu di mana di sebelah tempat dia orang nak main monkey swing ni ada satu kubur lama, tahu para sahabat. Kubur lama yang ada dekat situ ni, kalau dia tengok sepetah lalu ni, memang kita orang tak puas ada kubur dekat situ. Pelik jugalah pada masa tu, ramai juga yang tengok kubur ni. Cuma dia kata jangan ganggu, buat tak tahu je. Tapi kadang-kadang orang yang tak puas boleh terpijak juga kubur ni, tahu. Orang lupa nak bagi tahu. Dekat sana dia orang panggil fasi. Fasi ni kira macam orang yang bertanggungjawab untuk handle dia punya aktiviti tu, tahu. Untuk nak memastikan aktiviti tu berjalan dengan lancar. Fasi ni pula bukan satu orang, mungkin ada dalam 20 orang, 30 orang macam tu lah. Dia macam anggota-anggota yang terlibat setiap aktiviti macam tu lah. Jadi fasi ni lah yang bagi tahu, tak payah kacau lah benda tu, korang main seperti biasa. Tengok sedap duduk main para sahabat, 2-3 orang ni, dia macam mana lah boleh terpijak kubur ni, tahu. Bila terpijak kubur ni, fasi ni macam marah lah. Dia kata bila marah je masuk dalam aktiviti tu balik. Dan alhamdulillah tak jadi apa-apa, tahu. Pada masa tu bila balik je ke dom, sembahyang jam maghrib. Bila dah sembahyang maghrib, serta isyak, maka berkumpul lah satu tapak di mana dia orang perlu main satu aktiviti yang kita panggil sebagai berjalan pada waktu malam ataupun night walking. So night walking ni, apa kata Fifi ni, dia menggunakan laluan yang tadi, laluan yang dia main, apa kita panggil monkey swing tu. Laluan tu korang tahu sendirilah, laluan tu kan dia ada kubur. Semaknanya dia kena lalu di sebelah kubur untuk dia punya laluan-laluan dia tu untuk pergi ke net checkpoint. Allah, dia kata bila dia berkumpul dekat situ seperti biasa, fasi-fasi ni dia akan bagi taklimat apa yang perlu dia kena buat, apa yang perlu tak boleh buat, dan apa patah lari setiap macam tu lah untuk dia tahu. Jadi Fifi ni pun dia tengoklah 2 orang member dia, member yang kawan baik dia tu. Bila tengok member dia ni, 2 orang ni dia macam lemah semangat, tahu, takut. Sebab dia tahu daripada dulu lagi 2 orang ni memang takut. Jadi dia lah yang pergi ni dekat member dia ni, cuba kuatkan semangat member dia. Tak ada apa-apa, ni benda biasa je, kau jangan takut je, kau jangan masuk dalam tu, kau tegur orang tu tak payah. Kau masuk buat relax je, lepas tu kau keluar. Okay? Kalau kau apa benda yang kacau kau atau apa benda yang ganggu kau, kau anggap tu je abang fasi je, maksudnya orang-orang yang jaga situ lah. Jadi orang-orang ni pun semangat sikit lah bila dengar macam tu. Okey sikit. Okey, nak tunggu angka giliran lama tau, sebab dia kena masuk soran. Okey, cara dia pula dia lupa nak bagi tahu di mana dia orang ni perlu ikut 5 checkpoint, tau. Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, checkpoint 4 dan juga 5. Setiap checkpoint dia dah sediakan satu lampu, kita panggil apa? Dia macam lampu siren lah, berwarna merah macam tu. Dia juga tidak dibekalkan torchlight apa-apa. Maksudnya mau berjalan masuk macam tu je dalam kawasan hotel. Tak dibekalkan torchlight apa-apa, tau. Mungkinlah dia punya cuaca tu tak berapa gelap sangat, mungkin macam tu lah. Dan setiap torchlight tu pula merupakan checkpoint yang dibagi tahu tadi, ada sedia khas kan. Jadi peserta yang pertama, okey, ni peserta yang pertama kan. Bila peserta pertama nak masuk, tiba-tiba dengarlah bunyi orang terkena histeria di belakang sekali. Mama masa tu memang riuh lah budak perempuan yang terkena histeria dengan cara tiba-tiba. Tapi mujurnya ustaz adalah, tapi kebiasaan kalau orang yang pergi tempat-tempat macam ni, ustaz memang ada lah 2-3 orang macam tu, sebab dia tahu yang kita masuk ni adalah kawasan hotel, bukan pula tempat kita, tahu. Bila ustaz ni pergi, bila dah settle ni seperti biasa, aktiviti ni diteruskan macam biasa. Kalau certain tempat-tempat yang mana kena histeria kan, dia akan batalkan. Dia tahu mungkin histeria ni adalah salah satu petanda yang dia akan kena lagi kuat kalau dia teruskan aktiviti ni. Jadi aktiviti ni diteruskan macam biasa. Tapi pada masa ni ustaz bagi tahu, korang duduk sini dulu, biar saya yang masuk dulu. Ustaz ni nak masuk dulu dalam kawasan hotel tu. Jadi ni diorang semua ni pun nampak lah ustaz masuk ni. Masuk ni sambil diorang tunggu, Fifi tengok member dia ni, dia macam dah takut lah ni. Dia member kena histeria. Lebih kurang dalam 10 minit macam tu, ustaz ni pun keluar. Bila ustaz ni keluar, ustaz ni pergilah ke setiap grup, tahu. Grup A, grup B, dia macam tu lah, kumpulan kecil, tahu. Dia pergi setiap kumpulan, dia bagi tahu, korang kalau masuk jangan tegur apa-apa. Pergi masuk, terus cari checkpoint, lepas tu keluar. Jangan tegur apa-apa benda. Banyak kali jugalah dia tegur pasal jangan tegur tu.
Fifi ni para sahabat kali pertama tahu join networking ni. Sebelum ni katanya walaupun dia pernah join perkemahan yang besar-besar, dia tak pernah pun tahu masuk networking ni. Maksudnya benda tu tak wajib pun. Tapi kali ni katanya mungkin dia nak rasa sikit pengalaman networking ni macam mana. Dia join lah networking, maka masuklah term ni. Nak tunggu giliran term Fifi ni kan lama jugalah tahu, sebab dia kena masuk lebih kurang dalam 20 minit 30 minit tu barulah keluar macam tu lah. Bila dah settle term Fifi ni bangun dalam keadaan yang takut lah. Dia kena term dia kan, woi kena berjalan seorang diri mak masuk dalam hutan tu. Lagi-lagi yang dia tahu dekat sebelah kawasan dia tu merupakan kubur lama. Kubur ni biasalah orang takut jugalah tahu. Bila Fifi ni masuk, terus kayak macam biasa fokus ni untuk nak cari checkpoint yang pertama. Okey, bila dia cari checkpoint yang pertama, jumpalah checkpoint yang pertama ni. Tapi bila dia sampai saja dekat checkpoint yang pertama ni, katanya dekat 10 saat juga dia rasa macam bela tahu. Maksudnya macam tak tahu apa-apa. Bila dia sampai ni, checkpoint yang pertama ni macam pening, tak tahu apa yang jadi dekat diri dia. Kami pusing macam tu dekat 10 saat 20 saat. Tiba-tiba para sahabat dia dengarlah tahu 2 ataupun 3 suara, belok kiri, belok kiri. Sebab dia nak bila dah settle checkpoint pertama kan, dia nak pergi cari checkpoint yang kedua lah. Tapi masa tu katanya dia tengah bela, dengar pula suara pada masa tu. Dia paling lah nampak 2-3 orang sambil duduk bercangkung ataupun bercangkung lah lebih kurang macam tu. Tengok-tengok tu dia punya geng-geng Fasi. Fasi ni kau tahu lah anggota tadi kan. So kata muncul anggota ada juga teman. Anggota ni katanya mungkin dia tak care biarkan dia punya setiap kita panggil peserta ni jalan seorang diri, mungkin dia akan teman macam tu lah. Bila dah settle tu, maka dia pun ikutlah belah kiri. Sebab Fasi bagi tahu belah kiri kan, berjalanlah macam biasa. Dalam 2-3 minit para sahabat edisi Malam Seram dia tengah berjalan, dia pandailah sebelah kiri dia. Katanya dia nampak tubuh lelaki tengah buat pembarisan tahu. Macam korang pernah tengok tak? Macam kalau askar, kalau dia orang berkahwin kan, so dia orang akan ada orang iring dia tahu, kiri dan juga kanan. So pengantin lelaki, pengantin perempuan berjalan seiring, dan juga yang iring ni adalah askar juga, sambil macam berbaris macam tu lah, duduk diri tegak tau. Dia nampak daripada tempat dia sampai hujung. Tapi masa ni Fifi ni dia macam berfikiran positif je. Wish, bagus juga abang-abang Fasi ni sampai sediakan abang Jepang untuk nak iring, maksudnya untuk nak jaga dia orang ni pada masa tu. Dan taklah fikir negatif sangat, positif kan. Dah orang yang jenis positif, mikir positif. Tengah dia cari checkpoint yang kedua ni para sahabat, maka dia jumpalah tahu checkpoint yang kedua. Bila dia sampai saja checkpoint yang kedua, benda macam biasa berlaku dekat dia, di mana dia ni rasa macam bela tahu. Bila sampai situ tak tahu kenapa, tak tahu sebab apa, tiba-tiba rasa bela untuk nak cari checkpoint yang ketiga. Okey, dia kan ada 5 checkpoint tahu. Sekarang ni Fifi ni duduk di checkpoint yang ketiga. Bila dia tengah point ni, nak tengah cari checkpoint yang ketiga ni, tak jumpa tahu. Pusing 2-3 kali round nak cari checkpoint yang ketiga, tak tahulah. Mata dia ni katanya tiba-tiba jadi gelap, jadi macam orang tutup mata dia macam tu lah. Cuma dia berdoa dalam hati dia, ya Allah janganlah jadi apa-apa dekat diri aku. Tengok dia berjalan, dia jumpa balik tahu checkpoint yang kedua tadi. Duduk situ dia macam pelik, kenapa dia pusing banyak kali, tapi pusingan dia tu macam duduk pusingan sama saja. Sambil duduk sini lah para sahabat dia terkejut tahu. Sebab apa? Dia nampak 3 orang makhluk, mungkin Abang Fasi jugalah, aku lebih kurang macam tu, duduk dekat dia punya checkpoint yang kedua tadi. Duduk ni memang duduk berdiri macam tu lah, duduk berdiri dan tak cakap apa-apa. Sebab masa checkpoint yang pertama tadi kan, Abang Fasi betul tak? Dia ni macam selama je lah pergi tanya, checkpoint yang ketiga ni kena masuk belah kiri ke belah kanan? 3 orang ni dia macam kau tahu duduk bertinggi. 3 orang ni jugalah macam duduk tengok dekat Fifi ni, tak bergelik ni. Makin Fifi tanya, makin dekat dia punya kepala dia ni, macam kepala Fifi dan juga kepala makhluk ni. Bila Fifi tanya ni, dia makin dekat. Bila Fifi tanya, dia makin dekat. Bila Fifi tanya, dia makin dekat. Dan bila dah masuknya, Fifi bagi tahu jarak tu betul-betul dekat, tak sampai 1 jengkal pun. Dia nampak dia punya muka tu kosong tau. 3 orang ni punya muka kosong, macam muka yang jernih macam tu lah.
Masih lagi dia berfikiran positif tau para sahabat. Dia kata mungkin dia lagi gelak kan, lagi-lagi dia ni tak pakai spek, tapi dia mikir macam mungkin abang Fasi je kot. Dia pun teruslah perjalanan macam biasa. Maka dia nampaklah satu lagi kelibak perempuan yang pakai tudung berwarna putih tau, sambil berlari, bukan berlari lah, sambil berjalan laju dekat sebelah dia. Dia paling lah, dia yakin tu adalah peserta lain ataupun pelajar lain lah, sebab dia nampak kaki ni berjalan dekat atas tanah. Dia kata dia confirm manusia. Dia panggil lah, kata awak. Makin dia panggil, makin kuat budak perempuan tu lagi. Jadi si Fasi ni lah yang ikut dia daripada belakang. Tak paling belakang tu tahu budak perempuan ni bila dia ikut, rupanya dia ni bukan sampai ke checkpoint yang ketiga, checkpoint yang keempat, tapi dah finish, maksudnya dah ke checkpoint yang terakhir tau para sahabat. Bila dah sampai dia kata biarlah checkpoint yang keempat, asalkan sampai ke tempat ni pun dah kira bersyukur dah tahu. Maka malam tu dikatakan semua clear, alhamdulillah. Maka dia ni pun baliklah ke dom para sahabat. Nak dijadikan cerita, bila balik ke dom ni, duduklah bersembang tahu antara member dia dan juga yang lain lah, mungkin budak-budak pelajar-pelajar lain. Duduk bersembang, dia tanya, sepanjang kau masuk dalam hutan tu, kau ada nampak apa-apa tak? Benda-benda yang kau rasa macam pelik, kau orang rasa macam benda-benda yang menyeramkan, pernah nampak? Dua orang ni yang lemah semangat member dia ni bagi tahu tak ada nampak apa-apa pun. Tapi yang sore ni bagi tahu, member dia juga tahu, bagi tahu dia nampak sekian, dia nampak itu ini ni. Benda yang dia nampak tu adalah benda yang sama tahu Fifi nampak masa dalam hutan tu tadi. Katanya malam tu dia orang ni macam cancel lah, kita sambung esok pagi. Kalau kita sembang malam-malam ni kan, takut ada apa-apa, takut ada dekat sebelah kita kan jadi hal. Dan katanya keesokan tu dia lakukan aktiviti dia macam biasa. Alhamdulillah memang clear, tak jadi apa-apa. Mungkin hari yang terakhir tu dia punya aktiviti biasa-biasa je tahu. Maka hari menujulah hari dia nak balik. Bila dah settle angkut barang tu, perjalanan dia tu pergilah dekat bah tahu nak masuk barang kan. Berhentilah sekejap dekat dia punya kursi macam tu. Dekat sini lah ramai hari ni abang Fasi mari, ustaz mari, sekian mari. Maka dia orang ni semua macam buka cerita tau. Okay, cerita yang pertama, ustaz ni cerita selepas daripada orang yang kena histeria pada malam yang kedua tu tadi, yang mana dia orang nak buat networking tu kan. Ustaz ni terus masuk ke dalam hutan. Sebab apa? Ustaz ni dia nak pergi jumpa dengan makhluk yang ada dalam hutan tu, ataupun penunggu yang ada dalam hutan tu, untuk buat perjanjian dengan makhluk tersebut. Sebab apa? Makhluk tu dia macam marah tahu dekat manusia ni, dekat dia orang semua ni. Sebab dia orang semua ni dia macam ganggu tempat dia. Tapi macam itulah kan, dia macam redah kawasan hutan yang masuk kan. Ada yang masuk, dia punya redah-redah pokok-pokok nanah masuk kan. Mungkin tu kawasan dia. And then dia marah. Macam itulah ustaz tu buat perjanjian. Ustaz tu bagi tahu dia orang ni macam nak lalu saja, nak buat aktiviti. Tapi benda makhluk tu bagi tahu kalau boleh jangan duduk lama sini. Sebab itulah ustaz tu dia kira mari dekat grup tu, dia cerita-cerita. Kalau masuk jangan tegur apa-apa. Maka selepas daripada tu keluar terus. Benda yang Fifi nampak tu macam orang yang berbaris tu kan, macam dia bagi tahu tadi macam askar tu. Itu adalah benda yang ada dekat alam sana. Mungkin dia ni tak kacau, dia ni tak ganggu apa-apa kot. Mungkin dia perhatikan saja dekat mana dekat Fifi ni nak pergi tahu. Selepas daripada tu ustaz tu pun bagi tahu jugalah. Dia kata track yang dia lalu pada malam tu bukanlah track yang dah ada situ, tapi track macam track buatan orang yang buat lalu macam tu. Sebab tu dia kata macam lalu dia macam menyeramkan sikit tahu. Jadi selepas daripada situlah katanya alhamdulillah benda tu tak ikut balik dekat dia punya asrama, dekat dia punya maksudnya kalau benda tu dah settle situ, jadi settle situlah. Jadi kesempatan tu jugalah Fifi ni dia macam cerita lah untuk mereka ataupun lagi-lagi kepada Fasi-Fasi yang mana selalu bawa masuk perkemahan macam ni. Kalau boleh dekatkan diri dengan penduduk-penduduk kampung yang ada dekat situ untuk tahu selok belok tempat tu macam mana. Sebab sialah kita sendiri pun tahu bahawa kita ni kira macam orang baru. Bila kita pergi berkemah dekat situ, kita tak tahu apa benda yang ada dekat situ dan patah larian apa benda dekat situ. Kalau kita main masuk ceroboh je, mungkin ada benda yang marah dekat kita dan maka terjadilah sesuatu tau para sahabat. Itu saja kisah yang nak share pada kali ini. Sebelum ni ada yang tanya Ri macam mana untuk nak berkongsi cerita. Ri ada buat live itu kan, ada yang tanya. Ri dah letak grup Telegram dekat bawah.
Jadi kalau korang rasa macam nak berkongsi apa-apa cerita, kisah-kisah seram ke, kisah seram pendek ataupun kisah seram panjang, korang boleh masuk dalam grup Telegram dan korang boleh share pengalaman-pengalaman korang dekat situ tahu. So rasa setakat saja, kita boleh nak cakap panjang, sakit tekuk pada malam ni. Jadi kita akan stop sekarang ni. Selalu silap daripada lagi. Harap maaf. Assalamualaikum.